Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menjanjikan kisah-kisah yang menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Malaysia dan juga di luar negara. Dan macam biasa juga Ira, kita akan kongsikan dua kisah yang menarik. Story yang pertama, apa dia Ira? Kisah pertama mengenai disebabkan whitening drip seorang wanita ni kena kanser. Pula dah. Kisah kedua apa tu Sampai macam tu sekali ya? Kisah kedua mengenai satu video yang sangat viral di mana seorang wanita ini menggunakan sesuatu untuk mengelim karipak. Apa ya sesuatu tu? Oi, kalau saya cerita sekarang memang tak best lah Ira. Kalau korang tahu, jom kita layan OBTV. Jom. Okey guys, untuk story OBTV yang pertama, Ira, sebelum ini dah banyak kes kita dengar mengenai penggunaan whitening drip. Whitening drip ni merupakan langkah yang singkat untuk seseorang itu mendapatkan kulit yang gebu, cerah ataupun putih lah. Tapi bahaya tau sebenarnya guna whitening drip ni. Sebab dia tak tahulah menggunakan bahan apa kan. Sebab dengan cerita ramai yang terseksa akibat penggunaan whitening drip ni. Memang bahayakan diri kan? Betul tu Ira. Ini yang terpaksa ditanggung oleh seorang wanita ni selepas disahkan menghidap penyakit kanser, dipercayai melakukan whitening drip. Kisah ni sebenarnya boleh jadikan pengajaran buat kita apabila seorang wanita ni dia berkongsi pengalaman dia dekat TikTok. Oh, di TikTok Okey. Kata pemilik video ni kan Ira, dia terpengaruh dengan ajakan rakannya untuk menggunakan whitening drip ini sehingga memberikan kesan terhadap dirinya. Walaupun berat untuk menerima takdir tersebut, wanita ini cekal untuk teruskan hidupnya. Ada juga yang mengucapkan terima kasih kepada wanita ini Ira, sebab dia telah berkongsi pengalamannya. Sebab apa? Sebab ramai tau sebenarnya yang bercadang untuk menggunakan whitening drip itu. Nasib baiklah dia dah share pengalamannya dan ramai orang tahu mengenai bahayanya dan bahana menggunakan rawatan tersebut. Betul tu. Dan dah nak raya ni mesti ramai pula yang nak guna whitening drip ni kan. Dan betul. Wanita ni juga turut menasihatkan orang ramai jika ingin cantik dan sebagainya, gunalah jalan yang selamat. Yelah, yang penting kalau kita nak ambil apa-apa, kita kena ada kelulusan KKM dululah. Betul tu. Kita pergi jelah farmasi, banyak pencerah kan, dia punya pembersih muka, pencerah muka macam mana. Saya semua tu. Awak lebih tahulah sebab saya natural. Wah, saya natural. Pun natural. Oh, natural juga. Nak juga. Bukankah hari tu awak cakap nak pergi farmasi beli apa tu? Apa? Pil apa? Tak ada. Tak baik fitnah bulan puasa. Yang penting kan jangan ambil whitening drip, okey? Okey guys, untuk berita OBTV yang seterusnya, Ira. Seperti mana yang kita tahu, karipak merupakan kuih yang sangat popular dan sangat sedap di Malaysia. Betul. Kerangupan kulit serta keenakan isi ayam, daging. Dah macam iklan Dan yang paling penting Ira, saya suka part yang tepi-tepi tu. Apa orang kata kelim Kelim. Orang panggil kelim. Itu kan rangup. Tapi kan, cakap pasal kelim, karipap ni kan, ada satu story ni tau. Saya tak boleh lupa tau bila saya tengok video tu. Rasa macam trauma. Nampak sangat trauma kat muka awak tu. Tapi okey, amaran sebab cerita ni lain daripada yang lain. Okey, baik. Seorang wanita yang berpangkat sebagai nenek lah kan, dia menghasilkan kelim karipak menggunakan gigi palsu. Dengar macam pelik, tapi itulah yang dilakukan oleh seorang wanita ni. Dan menurut sumber, kemungkinan tujuan menggunakan acuan gigi palsu tu supaya kuih tersebut kelihatan lebih kemas dan cantik. Faham. Tapi saya rasa macam besar-besar je nanti kelim dia kan. Betul tu. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan bila dan di mana rakaman tersebut dilakukan. Setakat ini, bila artikel dituliskan, video yang telah dikongsikan telah mendapat hampir 7 juta tontonan dan menerima pelbagai reaksi daripada netizen. Of course lah, kalau video ni keluar, video ni viral, netizen akan laju untuk mengomen di video tersebut. Kebanyakan daripada warganet akui loya selepas melihat aksi tersebut. Macam awak ni Ira kan, awak kata sekarang ni awak trauma dan rasa macam nak stop kejap makan karipak. Awak rasa berapa lama tu awak nak stop tu? Saya rasa kalau bagi saya kan, saya tengok sesuatu tu, lepas tu nak lupa kan, kena 2-3 minggu. Maybe 2-3 minggu lepas tu, saya baru boleh makan karipak dengan tenang lah. Awak kata tadi 2-3 minggu? Sabar je, 2-3 minggu saya forward balik video tu ke awak. Janganlah, trauma saya. Tak nak. Okey guys, untuk berita pertama OBTV untuk minggu ni, macam mana kita tahu bulan Ramadan ni menjadi peluang lubuk emas bagi para peniaga untuk meniaga. Macam biasalah,
kita pun mesti nak pergi bazar Ramadan kan. Bagaimanapun ada timbul desas-desus yang mendakwakan mereka ni tawar harga dengan yang tidak setimpal dengan kualiti makanan yang diberikan. Betul ke ni? Saya rasa betul juga sebab baru ni saya pergi bazar kan. Dia macam makanan tu harga tak reasonable tetapi makanan tu tak sedap. Saya ada pengalaman macam ni. Macam mana kita tahu kalau contoh beli karipak kan. Selalu karipak inti kentang. Tapi kali ni inti angin. Ya betul Najmi, saya pun ada tengok juga perkongsian wanita ini di mana juadah berbuka puasa dia hanyalah indah kabar dari rupa, dan menerusi video yang dikongsikan, wanita itu sedang duduk menunggu azan maghrib berkumandang. Dia juga sempat merakam menu. Yelah kita excited kan menu berbuka kita hari ni nasi kerabu. Update dulu. Tetapi alangkah terkejutnya apabila melihat makanan tersebut sudah rosak, dan apa yang lebih menggelikan Pika, ada ulat yang berlega-lega pada nasi tersebut. Dan Pika, kalau kita menerusi ruangan komen pun ramai netizen meluahkan rasa tidak puas hati dengan sikap peniaga yang orang cakap sambil lewa lah, dan yang tidak menitik beratkan aspek kebersihan. Dan bukan saja Pika, kadang harga barang yang terlalu mahal juga secara langsung membebankan para pembeli. Betul tu. Saya rasa sebab apa? Sebab saya tahu barang sekarang mahal, tapi biarlah orang kata mahal dan sedap dan bersih. Dan ada juga yang viral saya tengok baru-baru ni, yang ada yang sotong sampai bulat. Macam tak patut lah kan. Dan ada yang bermula ni tak adalah seciput. Bagi saya benda tu tak patut. Betul tak Najmi? Betul Pika. Dalam konteks apa yang nak kita kongsikan hari ni, semoga apa yang jadi ni jadi pengajaran buat kita semua. Dan apa yang paling penting sekali, kita sebagai para pembeli ni kena lebih berhati-hati lah kot. Macam tengok dulu kalau rasa bersih baru kita beli. Betul. Ataupun kita masak je di rumah, lagi sedap ni. Betul. Hari ni masak ke? Masak rajin. Okey guys, berita seterusnya yang kita kata dia hampir flash sesuatu. Rupa-rupanya seorang wanita di Landing ni berdepan detik cemas apabila hampir flash bayinya sendiri ke dalam mangkuk tandas. Dan insiden tersebut dipercayai berlaku kerana wanita itu dia masih bergelar pelajar dan mendakwa tak sedar dirinya sedang hamil. Mungkin dia tak ada morning sickness ke apa kan Najmi. Betul Pika. Nasib baik bayi itu selamat. Dan kalau korang nak tahu, menerusi laporan Daily Mail, wanita yang dikenali sebagai Lali Malik ni mendakwa dia telah mengambil pil perancang kehamilan sejak 5 bulan yang lalu selepas mendapat nasihat doktor. Menurut gadis ini lagi, dia tidak merancang mahu memiliki anak dalam masa terdekat sebelum menamatkan pengajiannya di peringkat ijazah sarjana Pika. Patutlah kan. Dan difahamkan gadis yang baru menjalani pembedahan tu telah beberapa kali merujuk doktor setelah mengalami beberapa simptom termasuk penambahan berat badan dan mengalami sesak nafas. Dan pada bulan Februari lalu, Lali mengakui telah melakukan 2 ujian kehamilan tetapi negatif, dan dia percaya yang maybe dia cuma sembelit sahaja. Betul Pika. Dan pada 26 Mac yang lalu, gadis ini dikejarkan ke hospital selepas mengalami sakit perut yang sangat teruk. Dan lepas tu dia buatlah ujian darah. Pihak hospital maklumkan bahawa keputusan ujian yang dilakukan Lelen gagal dan tidak tersedia. Dan bukan itu saja, pihak hospital juga turut meminta gadis ini untuk datang kembali ke hospital kira-kira 3 hingga 6 bulan kemudian. Menurut sumber, bayi tersebut dilahirkan cukup bulan kini dalam keadaan sihat selepas dipantau diberi oksigen oleh doktor. Dan Leli sendiri mengakui kesal dengan doktor keluarga yang dirujuk sebelum ini sebab atas kelalaian mereka dalam melakukan ujian sehingga tidak sedar yang dia dah mengandung. Dalam konteks apa yang terjadi kan Pika, nasiblah si ibu perasan. Kalau tak perasan, tak pasal-pasal anak masuk dalam terowong yang tak sepatutnya. Betul-betul. Tapi kan saya rasa kagum juga lah, macam senang je mudah kelahiran dia tu kan. Biasa orang nak push-push payah, tapi mudah. Kena pilih kan Caesar ke biasa. Alright, berita OBTV yang pertama kita nak kongsikan, seperti mana yang kita tahulah kan, K-pop, dia ada banyak sangat followers dia. Kita ambil contoh, kita ada Blackpink yang famous kat Malaysia, kita ada BTS, masing-masing ni ada ARMY, dia punya pengikut-pengikut dia kita panggil ARMY. Kalau korang buat hal sikit ke habis. Jadi baru-baru ni ada seorang lelaki daripada Vietnam tular di media sosial gara-gara dia ni nak buat pembedahan plastik untuk nak nampak lebih kacak dan tampan seperti bintang K-pop. Dia nak ikut jadi muka macam bintang K-pop. Jadi sekali pandang memang nampak macam orang Korea. Maksudnya hebatlah dia punya pembedahan tu. Memang dia punya apa orang panggil, dia punya transition tu menjadi. Tapi agaknya kenapa sampai dia sebelum ni biasa-biasa sangat ke macam mana? Boleh tengok dia punya before and after muka tu. Mesti ada sebab kenapa dia nak buat pembedahan plastik tu. Mesti ada sebab kan. Sebenarnya si Chong ni dia pernah terlibat dalam sebuah kemalangan yang cukup tragis Nasha, sehingga telah meragut nyawa bapanya
berbuka-bukanya dan manakala ibunya pula terpaksa bertaruh nyawa di hospital. Jadi apa yang mengejutkan dalam masa beberapa tahun, dia sudah pun mengubah bentuk dagu dia. Dia ubah bibir dia, dia ubah hidung dia. Sampai wajah dia tu berubah dan menjadi tak dikenali. Okay, berubah sama sekali. Tapi terus kan daripada orang Vietnam terus dah nampak jadi muka orang Korea. Memang opa lah Memang opa. Tapi kan Nasha, saya nak tanya, kalau muka berubah kan, tapi tak sama dengan gambar dalam kad perkenalan kita semua, macam mana ya agaknya? Kalau Salah kita, juga kan kalau kita nak keluar ke airport ke atau apa-apa urusan rasmi ke, saya terfikir juga benda tu. Tapi itulah nak kata cerita lah kan. Difahamkan juga yang Chuong ni turut menjalani pembedahan plastik tu selama 12 jam, Nasha. Wow. Lama, Nasha, setengah hari, Nasha. Untuk turunkan tulang pipi dia. Lepas tu nak potong pula tulang rahang Ya Allah, dia. sakit je dengar. Hai, saya yang baca cakap ni pun rasa macam seriau. Kan, kadang orang ni demi kecantikan dia sanggup buat apa sahaja. Beauty Spain, betul lah orang kata tu. Okey Nasha, kita nak move ke story yang seterusnya. Bila tibanya bulan Ramadan, bulan puasa, Nasha, pasti ramai ibu orang kata warga golongan ibu ni yang sibuk membuat persiapan untuk juadah berbuka puasa. Betul. Baru-baru ni tular di media sosial apabila seorang ibu mentua ni, dia berbangsa India. Oh, okey. And then dia masak juadah berbuka kepada menantu dia yang berpuasa. Kiranya anak dia ni Melayu berkahwin dengan orang yang berbangsa India lah. Tapi emaknya masih lagi berbangsa India. Jadi emaknya ni masakkan makanan berbuka kepada anak dia ni. Sweet betul Sweet betul kan? Dan kalau anda lihat dalam sebuah perkongsian di TikTok, seorang wanita yang bernama Haja menceritakan kembali kisahnya yang telah pulang ke kampung suami pada hujung minggu. Dan wanita ini tiba-tiba rasa mengidam nak makan nasi tomato, Nasha. Mengandung ke? Wallahualam. Tapi bukan sebarangan nasi tomato yang diidamkan. Specifically, dia nak nasi tomato yang dimasak oleh ibu mentuanya. Dan apa lagi, demi menantu kesayangan kan. Jadi si ibu mentua ni pun mulalah masak juadah yang diinginkannya. Tapi itulah, Nasha, kalau kita itu baru juadah berbuka, Nasha. Bayangkan nanti bila dah raya nanti, raya Aidilfitri ke kan, atau mungkin diorang celebrate sekali raya Deepavali. Mesti meriah Bayangkan meriah macam mana makanan diorang. Jemputlah kita orang. Kita nak pergi juga. Aunty, boleh aunty? Muruku. Baiklah, itu saja OBTV untuk kali ini. Terima kasih kerana anda telah setia bersama kami sepanjang hampir 5 minit ni. Dan kalau nak tahu banyak lagi cerita yang menarik, anda boleh baca artikel di www.ohbulan.com. Dan kalau korang nak tengok video-video yang best juga, jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan juga TikTok Oh Bulan Official. Kita nak ingatkan juga OBTV bersiaran setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Dan sekian itu saja daripada saya, Nasha Nazari. Dan saya, Patch Mono. Kita juga nak ucapkan selamat berbuka puasa kejap lagi. Dan jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Bye. One action, tuan tak suruh saya